Malaysia Ethiopia sepakat perkukuh kerjasama. Agenda pembaharuan kerajaan catat kemajuan memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farhatullah Syati Osman. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim zahir penghargaan atas sokongan kuat dan tegas Ethiopia kepada Malaysia untuk sertai BRICS. Because even before my meeting him, or even communicating with him, he was one of the pillars, important member of the original BRICS. They gave full unequivocal support to Malaysia to be part of BRICS. So, thank you again. Khamis lepas, Malaysia bersama 12 lagi negara diiktiraf sebagai negara rakan baharu BRICS. Sementara itu, Malaysia dan Ethiopia setuju perkukuh kerjasama dalam beberapa bidang utama termasuk perdagangan, pelaburan, pelombongan dan industri. If you study recent development in Ethiopia, you would see how the economy, the governance, the anti-corruption drive, the changes, the quality of education, the airlines, in every field you have grown. And I think in all humility, I must say, in Malaysia, we should emulate your success, learn from your experience, and sharing part of our experience and contribution in trying to make sure that Malaysia remains a stable, peaceful country, but at the same time propel its economy. Sementara itu, Ethiopia mahu pelajari aspek pentadbiran persekutuan dari Malaysia. Fokus tertumpu kepada usaha pemodenan bandar dan pembinaan infrastruktur. We have also agreed to deepen our collaboration across several key areas: agriculture, industry, mining, trade and investment. There are plenty of opportunities from both sides. The discussion was very fruitful so as to enhance our cooperation in all sectors. And I take this opportunity to encourage Malaysian businesses to seize the opportunity. Ethiopia rakan dagang ke-26 terbesar Malaysia di benua Afrika pada 2023. Perdagangan kedua-dua negara mencecah 446.8 juta ringgit dengan ekspor Malaysia ke Ethiopia bernilai 358.6 juta ringgit. Ia peningkatan 24.6% berbanding tahun sebelumnya. Terdahulu, kedua-dua pemimpin adakan pertemuan empat mata di Seri Perdana Putrajaya. Fokusnya tertumpu kepada perbincangan hubungan dua hala selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Dr. Abi berada di Malaysia sempena lawatan kerja sulung 2 hari mulai semalam. Beliau pulang ke tanah airnya petang tadi. Agenda pembaharuan kerajaan kini tunjukkan kemajuan memberangsangkan dan melebihi jangkaan. Pencapaian itu bukan sahaja didorong dasar yang jelas, malah hasil usaha semua peringkat pentadbiran termasuk pihak berkuasa tempatan PBT. Kita bersama-sama telah melihat efek positif untuk reformasi ini melalui beberapa indikator ekonomi yang positif. Bila kita bicarakan soal kekuatan ekonomi dan kekuatan ringgit, jelas negara Malaysia sedang menuju ke arah landasan yang tepat. Ringgit semakin menokok naik dengan peningkatan dan limpahan pelaburan asing. Kesemua indikator ini adalah disumbangkan secara langsung menerusi hala tuju dan pelaksanaan dasar yang jelas serta didukung dengan kestabilan politik di setiap peringkat. Beliau mahu pencapaian itu dipertingkat agar Malaysia mampu capai taraf negara maju.
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadilah mahu pengurusan aliran air dalam perancangan pembangunan bandar Lestari diberi tumpuan PBT bagi mengelak risiko banjir kilat di kawasan berkenaan. Kesiapsiagaan itu penting susulan perubahan iklim yang tidak menentu hingga mengakibatkan bencana alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Berhormat Datuk Eng Suling. Segi bekalan air. Satu, bekalan air kepada penduduk setempat, dan pada masa sama bagaimana kita nak menguruskan air supaya air yang dikeluarkan dapat diproses balik, diguna semula, dan ianya tidak akan menjejaskan banjir kepada aliran air ke seluruh kawasan itu. Antara faktor lain yang perlu diutamakan adalah penggunaan tenaga hijau dan sistem pengangkutan pintar. PBT juga perlu merangka pelan yang mesra keluarga, warga emas dan golongan OKU. Usaha galakkan pihak berkuasa tempatan PBT ke muka permohonan untuk inisiatif pembangunan bandar pintar akan dipergiat. Ini penting untuk tingkatkan kecekapan pengurusan dan pembangunan bandar dengan manfaatkan penggunaan teknologi. Belanjawan 2025 menampakkan peningkatan peruntukan setinggi 24 kali ganda. Tahun depan kita diperuntukkan 15.1 juta ringgit untuk inisiatif bandar pintar. Maka semua bandaraya, perbandaran dan juga daerah, majlis daerah digalakkan untuk mengemukakan permohonan untuk program Smart City Initiative. Saya bagi contoh, boleh buat intelligent traffic light system yang berpaksikan kepada AI supaya dia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Ada juga berbagai inisiatif lah, green building index yang mesra alam, solar panel, tenaga yang boleh diperbaharui, kolam takungan yang menjalani transformasi sebagai taman rekreasi awam. Bercakap pada sidang media Majlis Perasmian Konvensyen PBT 2024, beliau berkata langkah itu berupaya pacu transformasi digital. Seterusnya, bantu negara capai kedudukan lebih baik dalam senarai negara paling berdaya saing di dunia. Di mana kedudukan negara kita sedang nampak on the right track. Bagi contoh, DBKL. DBKL tahun lepas menduduki tangga ke-89 dari segi World Smart City Index. Tahun ini kita telah melonjak 16 tangga menjadi 73. KL is now the 73 smartest city in the world. Tapi kita masih lagi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan Zurich. Zurich, Switzerland menduduki tangga pertama, Oslo, Norway tangga kedua, Singapura menduduki tangga kelima. So there is much need to be done, but we have to make sure that slowly but surely we are moving towards Smart City. Tahun ini PBT akui pembangunan bandar pintar wajar diberi fokus, ambil kira kepentingannya terutama memudahkan pengurus dan penduduk bandar. Kita juga membawa inisiatif SDG dan juga bandar pintar lah, di mana elemen-elemen seperti keselamatan CCTV dan juga tadbir urus secara berteknologi kita perlu terapkan untuk good governance dan juga perkhidmatan kepada rakyat lah. Is it a good decision untuk terapkan inisiatif bandar pintar? Yeah, of course it is a good decision kerana kita perlukan pemantauan yang lebih menyeluruh dan menggunakan teknologi dan juga mengikut keperluan komuniti lah. Konvensyen PBT 2024 bertemakan Sinergi Madani Perkukuh PBT berlangsung 2 hari hingga esok di Petaling Jaya. Hampir 2,000 peserta terlibat beri pandangan dan perkukuh kerjasama strategik dalam perancangan bandar. Hospital antara 7 kawasan diberi keutamaan MCMC dalam usaha selesaikan masalah kesaling hubungan. Ia ambil kira beberapa hospital kerajaan alami masalah liputan dalam bangunan selain tiada prasarana teknologi 5G yang sesuai dengan penggunaan aplikasi perubatan. Kita
untuk semua hospital awam, hospital kerajaan, kita sedang berusaha untuk menyelesaikan dua perkara. Pertama, in-building coverage. Ini adalah untuk mobile. Yang mana di kawasan saya contohnya, Pusat Perubatan Universiti Melaya, isu yang dihadapi adalah di setengah-setengah tingkat, setengah-setengah blok, setengah-setengah ward mungkin ada masalah internet, juga seperti di Hospital Serdang. Jadi pertama kita menyelesaikan masalah asas. Program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 akan dilaksana secara berperingkat bermula Januari tahun depan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata sebagai permulaan, 2 kem tentera akan digunakan dengan anggaran 500 peserta. Manakala pada Jun 2025, pengambilan peserta akan lebih ramai. PLKN 3.0 akan membabitkan peserta berusia 16 hingga 35 tahun. Kita akan bermula Januari tahun hadapan. Kita akan gunakan 2 kem dulu. Jumlahnya kita akan lihat kepada keperluan-keperluan itulah. Kita akan tengok dulu jumlah berdasarkan kepada kemampuan kem kita lah. Tapi kita akan mulakan Januari itu sebagai pilot project lah, satu batch dulu. Fasa penuh PLKN akan dilaksana di 13 kem tentera pada 2026. Baik, susulan isu kibar bendera negara asing dalam satu perarakan di Teluk Intan, Perak. MCMC bersama polis sedang kenal pasti pihak yang keluarkan kenyataan berbaur hasutan selain isu agama, kaum dan institusi Raja 3R berkait insiden berkenaan. Saya bagi peringatan supaya kita elak daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan ataupun bersifat 3R, terutama isu perkauman. Dan pihak MCMC sedang meneliti bekerjasama dengan pihak PDRM untuk mengenal pasti mereka yang cuba menghasut dalam isu ini. Dalam perkembangan lain, Fahmi mendedahkan MCMC terima aduan mengenai kewujudan kumpulan pengantunan seksual kanak-kanak di media sosial. Siasatan menyeluruh sedang dijalankan dengan kerjasama polis dan Meta. Mengenal pasti apakah aktiviti yang sedang berjalan dalam grup itu. Ketiga, mengenal pasti sekiranya berlaku apa-apa kesalahan undang-undang, maka pihak PDRM akan mengambil tindakan. MCMC sebagai agensi teknikal akan membantu terutama dalam apa yang disebut sebagai data preservation dan juga profiling account. Kementerian Pendidikan pula akan pergiat program advokasi berhubung gangguan seksual di semua institusi pendidikannya. Fokus tertumpu kepada pematuhan garis panduan untuk tangani kes berkaitan selain galakkan mangsa berani buat aduan. Menterinya tegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap kes gangguan seksual melibatkan pelajar kerana sekolah harus jadi tempat selamat. Kita minta untuk semua pihak mengambil tanggungjawab penuh terhadap garis panduan tersebut dan kita minta untuk dari segi pihak sekolah untuk memastikan dari segi keselamatan aduan itu benar-benar ditangani dengan integriti. Jadi tidak perlu takut untuk tampil dan melakukan proses aduan itu. Dalam usaha menyebarluas program TVET, Kementerian Pendidikan akan pergiat penganjuran program Kolej Vokasional KV Insani Masyarakat Madani. Fokus program tertumpu kepada aktiviti khidmat komuniti. Menerusinya, pelajar dapat mendekatkan diri dengan masyarakat, seterusnya berkongsi kemahiran dan pengalaman berkait bidang TVET. Menterinya Fadilina Siti optimis program itu dapat buka minda dan tarik minat masyarakat untuk sertai bidang TVET yang tawar banyak kelebihan. Program-program KV tadi adalah untuk turun dalam masyarakat dan melaksanakan program-program seperti pembaikan rumah,
penghawa dingin di surau dan masjid yang melibatkan kemahiran-kemahiran anak-anak KV kita. Penting untuk masyarakat untuk terus mengangkat TVET ini khususnya, sebagaimana telah pun kita wawarkan di dalam belanjawan. Pelaksanaan program KV Insani Masyarakat Madani juga sejajar usaha memperkasa TVET selari aliran perdana. Pada hari ini yang mana di bawah teraju Yang Berhormat Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq telah mengangkat pendidikan TVET ini selari sebagai pendidikan harus perdana. Jadi selaras juga dengan konsep karamah insaniah yang menerapkan adab, akhlak dan integriti ini, memberi satu peluang kepada pelajar-pelajar di kuliah vokasional untuk mereka menunjukkan bahawa aktiviti kemasyarakatan ini. Pelajar terlibat dalam program ini bangga dapat berkongsi kemahiran serta kepakaran mereka dengan komuniti. Untuk khidmat masyarakat macam sekarang kami buat, kami hanya buka untuk henna dengan makeup. And makeup ni kami buat just untuk pameran, and henna just kami buat untuk khidmat masyarakat. Ni pernah pergi macam mall untuk buka untuk orang, just free je macam tu. And sekolah pun pernah dalam 2-3 sekolah macam tu kami pernah pergi. Rasa bangga lah sebab kita boleh tunjuk, ajak and tunjuk cara nak buat apa yang kami belajar dekat KV tu. Dia boleh dikatakan sebagai assignment juga sebab bila kita dalam bidang industri nanti, kita akan banyak macam saya ambil misi kos misi masjid macam tu, lepas tu buat rehal banyak yang patah kami baiki. Bagi Zon Pulau Pinang, program yang bermula 15 Oktober itu melibatkan kesemua 5 buah KV dan 1 sekolah menengah teknik selain KV dari Sungai Petani. Kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2024 akan berlangsung 9 malam ini di PICC Putrajaya untuk berkongsi debaran dan kemeriahannya. Kita terus sahaja bersama Muhammad Najib. Silakan Najib. Ya, Farhatul, penuh debaran dan kehangatan semakin dirasai di malam kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2024. Kurang 1 jam sahaja dari sekarang, kita akan dapat menyaksikan ianya secara langsung di RTM TV2 yang dipancarkan terus dari Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC di Putrajaya ini. Pada ketika ini, saudara, saya berintas langsung seketika dari karpet merah Anugerah Seri Angkasa 2024 bagi membawakan gambaran semasa kepada anda yang pastinya penuh dengan warna-warni kemeriahan artis-artis yang telah pun tiba seawal pukul 7.30 malam seketika saja tadi, juga bersama dengan kelompok 5 terbaik bagi kategori masing-masing yang dipertandingkan sepanjang Anugerah Seri Angkasa 2024 pada malam ini. Juga pada ketika ini kita masih lagi menantikan ketibaan tetamu utama pada malam ini, yang berhormat Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, yang akan tiba pada bila-bila masa sahaja bagi turut serta dalam Asap 2024 pada malam ini. Saudara, bertemakan kilauan prestij, citra kegemilangan, pastinya anugerah GAH yang diadakan secara 2 tahunan ini akan diserikan dengan pelbagai artis tanah air termasuk Ziana Zain. Kita ada Ernie Zakri, Zamani dan juga Aina Abdul yang pastinya akan menonjolkan pelbagai kelainan perbezaan daripada acara-acara yang lain. Pada ketika ini juga sedang berlangsungnya persembahan di red carpet ini, iaitu persembahan daripada Tajul dan juga Syafiq. Dan itu saja perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan langsung dari PICC. Nak tahu lebih, anda harus terus setia bersama dengan RTM TV2 untuk Anugerah Seri Angkasa 2024 yang akan menemui anda tepat pukul 9 malam seketika saja nanti. Farhatul. Baik, terima kasih Najib.